Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang salah itu adalah salah dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kesalahan tersebut. Wahdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada sesi minggu lalu kita telah menyentuh hadis ke-13 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam berkaitan dengan sebahagian di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah terlihat Nabi SAW qada hajat, menunaikan hajatnya, iaitu buang air besar ataupun kecil dalam keadaan menghadap ke bumi Syam dan membelakangkan kiblat. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak lihat kepada hadis yang seterusnya, hadis ke-14 daripada kitab Umdatul Ahkam. Jadi seperti biasa kita akan bacakan terlebih dahulu teks hadis ini dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu sebelum kita syarahkan apakah poin-poin yang penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ke-14 ini. Hadis ke-14 daripada kitab Umdatul Ahkam berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma'. Yang artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memasuki tandas, maka saya dan seorang budak kecil yang sebaya membawakan segayung air dan tongkat kecil. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beristinja dengan air. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi kita akan pecahkan hadis ini kepada sikit-sikit agar dapat kita keluarkan faedah-faedah pengajaran-pengajaran yang penting daripada hadis ini. Jadi dalam hadis yang pendek ini, kita dapat keluarkan insya-Allah taala lebih kurang 10 pengajaran yang penting daripada hadis ke-14 ini. Sanad hadis tadi berbunyi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Anas bin Malik ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mendapatkan satu kemuliaan. Antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anas bin Malik yang barangkali tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain adalah beliau berpeluang untuk berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sebagian di kalangan ulama, beliau berpeluang untuk berkhidmat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun. Berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang insan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah riwayat sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mana dia riwayatkan hadis ini? Dia kata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memasuki tandas. Dan kata para ulama kita, tandas kat sini bukanlah tandas yang ada, maksudnya tandas macam kat rumah ke bangunan, tapi Nabi SAW berada jauh daripada rumah, iaitu barangkali di padang pasir. Maka Nabi SAW ketika mana nak qada hajatnya, ketika mana nak menunaikan hajat, ketika mana nak buang air besar ataupun buang air kecil, Nabi SAW menjauhkan dirilah daripada orang. Dan Anas bin Malik melihat perbuatan tersebut. Jadi suka kita ingatkan, walaupun Anas bin Malik melihat Nabi SAW pergi ke tempat yang digunakan untuk menunaikan hajat, untuk qada hajat, tetapi Anas bin Malik tidak melihat aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan adalah dilarang kita memperlihatkan, mendedahkan aurat kita kepada orang lain, termasuk
antara sesama lelaki. Kan? Jadi lelaki dengan lelaki pun ada aurat, antara auratnya adalah antara pusat dengan lutut, tak boleh kita pamerkan kan kepada lelaki yang lain. Kalau kita seorang lelaki, aurat kita dengan lelaki yang lain adalah antara pusat dan lutut. Dan perbuatan Nabi SAW menyendirikan diri. Ketika mana menunaikan hajat, mengajarkan kepada kita pengajaran yang seterusnya, iaitu hendaklah orang yang ingin mengqada hajatnya, menunaikan hajatnya, buang air besar ataupun buang air kecil untuk memelihara dirinya daripada dilihat daripada manusia sekelilingnya. Jadi sebagai contohlah, kalau kita berada kat dalam bangunan yang ada toilet, kita bila masuk toilet, kita tutup pintu, kan, agar tidak dilihat oleh orang. Kalau kita bukan berada kat dalam bangunan, kita di hutan ataupun di padang pasir, pilihlah satu tempat, jauhkanlah diri kita daripada tempat orang ramai, kan kita pergi ke satu kawasan yang jauh daripada manusia untuk qada hajat kita. Dan kalau sekiranya kita boleh menggunakan perkara-perkara yang boleh menghalang penglihatan orang terhadap kita adalah lebih baik. Kalau di sana ada halangan ataupun ada barrier yang boleh kita gunakan, kan, ketika mana kita menunaikan hajat, agar orang lain tidak melihat kepada aurat kita ketika mana kita menunaikan hajat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka saya dan seorang budak kecil yang sebaya membawakan segayung air dan tongkat kecil untuk Nabi SAW. Jadi pengajaran yang keempat yang boleh kita raih daripada hadis ini menunjukkan tentang kepentingan untuk membuat persiapan jika kita ingin menunaikan hajat. Kalau nak buang air, nak buang air kecil, buang air besar, perlu buat persiapan. Persiapan apa, Ustaz? Persiapan yang ada kaitan dengan bagaimana kita nak menyucikan diri kita. Bagaimana kita nak membersihkan diri kita selepas kita menunaikan hajat kita. Selepas kita buang air kecil ataupun buang air besar. Dalam hadis ini kita melihat Anas bin Malik radhiyallahu an dan seorang lagi budak dibawakan segayung air yang bakal digunakan oleh Nabi SAW untuk membersihkan dirinya selepas selesai daripada menunaikan hajatnya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita pengajaran yang kelima, iaitu dibenarkan untuk meminta bantuan daripada seorang budak kecil, kan, untuk melakukan perkara sedemikian rupa, memberikan bantuan, mengulurkan bantuan, kan, mengangkat, kan, iaitu segayung air ataupun tongkat kecil untuk Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW memilih beristinja dengan menggunakan air. Jadi para ulama kita membincangkan ketika mana kita nak membersihkan diri kita selepas kita tunaikan hajat kita, selepas kita buang air kecil atau buang air besar, di sana ada beberapa cara yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita gunakan untuk bersihkan diri kita. Pertama sekali yang barangkali ramai yang akan menggunakan cara ini adalah dibenarkan untuk menggunakan air sahaja untuk menyucikan diri. Bila kita beristinja, bila kita bersihkan tempat yang keluar najis itu, kalau guna air sahaja, maka itu adalah dibenarkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW menggunakan air. Itu yang Anas bin Malik dibawa segayung air untuk Nabi SAW gunakan. Pengajaran yang ketujuh, menggunakan air adalah lebih utama daripada menggunakan batu. Pada zaman Nabi SAW, kerana mereka hidup ni di padang pasir, selain daripada menggunakan air, antara perkara yang mereka juga manfaatkan untuk bersihkan tempat najis adalah dengan menggunakan batu. Kan? Batu yang boleh mengesat zat najis digunakan. Kan? Diajarkan juga oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada dua pilihan, sama ada nak guna air ataupun nak guna batu. Kalau sekiranya kita berada di tempat yang jauh lah, di padang pasir, maka yang lebih afdal, yang lebih utama adalah menggunakan air. Kenapa gunakan air adalah lebih afdal? Kenapa guna air adalah lebih utama? Adalah kerana dia lebih dapat membersihkan tempat keluarnya najis tu. Kan? Tempat najis tersebut lebih mudah dibersihkan dengan menggunakan air. Lebih suci. Jadi sesuai ramai di kalangan para ulama, mereka mengutamakan penggunaan air daripada penggunaan batu. Dan pengajaran ke-8 kata para ulama, kalau yang paling utama sekali adalah kalau dapat digabungkan kedua-duanya sekali. Kan, jadi penggunaan batu ataupun dipanggil sebagai istijmar.
kan penggunaan batu dalam mengesat tempat-tempat keluarnya najis dibenarkan dalam Islam. Kalau boleh combine antara kedua ni lebih baik. Menggunakan batu dan juga menggunakan air. Kan? Kerana itu lagi membersihkan tempat yang keluar najis. Cuma kita dalam konteks Singapura ni, kebiasaannya orang tak pakai batu lah. Barangkali orang akan pakai batu kalau mereka berada di padang pasir, susah untuk cari air. Dalam konteks tersebut mereka gunakan batu. Kita di Singapura konteks, kan kita tak gunakan batu, kebiasaannya kita menggunakan air. Jadi kalau air tak ada, barangkali kita akan menggunakan tisu kan, untuk mengesat tempat najis tersebut. Jadi kalau dapat digabungkan kedua-dua cara ini adalah lebih baik, kata para ulama kita, khususnya para ulama silam kita. Dan kesembilan, pengajaran yang kesembilan yang boleh kita raih, kata para ulama kita, hadis ini juga menunjukkan kepada kita dibenarkan, dibolehkan untuk menggunakan batu sahaja. Jadi sebagaimana menggunakan air sahaja untuk membersihkan tempat keluarnya najis adalah dibenarkan, menggunakan batu sahaja untuk membersihkan tempat keluarnya najis ketika mana kita tunaikan hajat juga adalah dibenarkan. Bahkan diajarkan adab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istajmara falyutir." Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man istajmara falyutir." Barang siapa yang menggunakan batu kan dalam istinjaknya, maka hendaklah dia menggunakan bilangan yang ganjil. Jadi kalau kita berada kat padang pasir, tak ada air, kan kita gunakan batu, maka antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah bilangan yang ganjil. Kan 3 batu untuk kesat dekat tempat yang keluarnya najis, ataupun 5 batu, ataupun 7 batu. Lihatlah kepada berapa yang kita perlukan untuk menghilangkan zat najis tersebut. Kalau zat najis tersebut lagi banyak, maka lebih banyaklah batu yang perlu kita gunakan. Jadi Nabi SAW sarankan kita gunakan bilangan yang ganjil. Jadi kalau kita terperangkap dalam satu situasi, kan tidak ada air, kita berada dekat padang pasir, tapi ada batu, boleh kita manfaatkan batu untuk membersihkan ataupun untuk beristinja. Cuma dalam konteks kita pada hari ini, kalau sekiranya kita tak ada air, bolehlah kita manfaatkan tisu untuk mengesat ataupun membersihkan tempat yang keluarnya najis. Pengajaran yang ke-10 yang terakhir yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada kaitan dengan hadis ke-14 ini adalah, kata para ulama, terdapat pandangan yang mengatakan beristinja dengan menggunakan air sahaja adalah makruh. Tetapi pandangan ini adalah tidak kuat. Jadi bila kita meneliti pandangan para ulama kita, ada satu pandangan yang dikatakan kalau gunakan air untuk beristinja, untuk membersihkan diri kita selepas kita buang air kecil ataupun besar adalah makruh. Tak disukai. Kenapa makruh? Kerana menurut pandangan ini, kerana bila kita gunakan air untuk beristinja, itu bermaksud kita akan letakkan tangan kita di kemaluan kita. Bila kita letakkan tangan kita ke kemaluan kita, ada possibility, ada kemungkinan tangan kita terpegang najis. Kan? Terpegang najis. Jadi mereka mengatakan, jadi bila kita gunakan tangan untuk memegang najis, itu adalah makruh. Itu adalah tidak disukai. Itu satu pandangan. Tapi menurut ramai di kalangan ulama, kan, mereka mengatakan pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Kerana bukan kerana kita pegang, kalau letaklah kita terpegang najis tersebut, adalah dengan tujuan untuk menghilangkan zat najis tersebut. Dengan kita menggunakan air, kan, kita menggunakan air, kita menggunakan tangan kita, kan, tangan kiri kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dengan tujuan untuk menghilangkan zat najis tersebut. Jadi itu adalah dibenarkan. Yang tak dibenarkan adalah untuk kita konsum najis. Kita makan najis, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi adapun dengan kita terpaksa menyentuh najis dengan tujuan untuk menghilangkannya, maka itu tidak menjadi kesalahan according to ajaran Islam. Jadi itu adalah lebih kurang 10 pengajaran yang dapat dikeluarkan, yang dapat kita manfaatkan daripada hadis ke-14 dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis berkaitan dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, kan menolong membantu Nabi, memberikan segayung air dan juga tongkat kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW ingin menunaikan hajat, ingin buang air kecil ataupun air besar. Jadi sampai di sini sahaja yang ingin saya kongsi dengan antum berkaitan dengan hadis ke-14. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang
mengupaskan hadis yang ke-15. Jadi saya berpada setakat di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.